saya terlupa. Kalau kita tengok hotel istana ni, dia panggil hotel raja atas bukit sampai ke sebelah sini. Okey, ini nama ni Bukit Abi Qubais. Okey, di sebelah sana Bukit Faifa'ain. Ada satu lagi bukit. Sebab dalam hadis Nabi, semasa Rasulullah dekat Taif, Rasulullah tengah datang malaikat Jibril, dia kata, wahai Rasul, ni saya pendekkanlah. Nah, dia bagi tahu Rasulullah kata, nak tak saya angkat Akhsyabain. Akhsyabain ni dua bukit, iaitu Bukit Abi Qubais dengan Bukit Faifa'ain ni akan dihukapkan dekat kota Taif. Tutup. Macam mana kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala angkat, terbalikkan kan. Tapi malaikat Jibril kata nak minta arahkan malaikat, bukan malaikat Jibril, malaikat yang menjaga gunung. Dia minta izin dekat Rasulullah. Rasulullah kata okey, dia buat terus tutup kota Taif. Tapi Rasulullah kata jangan. Nanti Rasulullah kata jangan. Dan jadi tak diangkat, tak ada lah bukit. Ya. Sebab malaikat tu minta izin angkat dua bukit, tutup bumi Taif. Sebab apa? Mereka menyiksa Nabi sampai keluar darah Nabi. Ya. Bila tumpahnya darah daripada jasad Nabi, kekasih Allah, Allah Ta'ala sangat murka. Sebab itu Allah Ta'ala murkakan satu hukuman, tapi minta keizinan daripada Nabi Muhammad SAW. Itulah dua Akhsyabain ini, Bukit Abi Qubais dengan Bukit Faifa'ain. Jadi sebelah sini Bukit Abi Qubais, apakah berlaku peristiwa dia? Yang pertama, Allah Ta'ala jadikan bukit yang pertama yang Allah Ta'ala ciptakan adalah Bukit Abi Qubais. Okey, Bukit Abi Qubais adalah bukit yang pertama Rasulullah buat. Ibarat kata kita kalau main tanah liat, benda apa yang kita nak buat? Jadi kalau bukit yang Rasulullah nak buat atas muka bumi ni, nak buat Bukit Abi Qubais. Okey, dan kemudian dekat atas Bukit Abi Qubais juga ada yang katakan Nabi Ismail. Nabi Ismail mencari batu selepas Nabi Ibrahim siapkan Kaabah. Dan siap Kaabah nak letak penjuru permulaan. Tak tahu nak letak tanda dengan apa, jadi dia minta Nabi Ismail untuk carikan satu batu yang paling cantik, yang paling bagus. Nabi Ismail naik sampai ke atas Bukit Abi Qubais. Tiba-tiba datang seorang, dia bagi batu dekat Nabi Ismail. Tapi Nabi Ismail tak kenal lah siapa. Lalu dia pergi ke Nabi Ibrahim, ayah dia, dan dia tak bagi tahu ayah tadi tersepak orang dibagi batu ni. Nabi Ibrahim ambil dan Nabi Ibrahim kata apa? Oh, ini batu daripada syurga. Ya, batu daripada syurga. Asal batu tu warnanya putih. Tapi disebabkan umat Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam mencium batu tersebut, lama-kelamaan sekarang dah jadi hitam. Kenapa jadi hitam? Batu tu menarik dosa-dosa orang yang mencium, yang mengucuknya. Jadi dosa tu ditarik. Sebab tu kita cium Hajar Aswad antara untuk mendapatkan dihapuskan dosa kita. Begitu Jadi dekat atas Bukit Abi Qubais juga Dan kemudian ada juga yang mengatakan dekat dalam Bukit Abi Qubais nanti juga akan keluarnya dabbah. Sebab dalam hadis bagi tahu dabbah akan keluar daripada satu bukit. Daripada satu bukit berdekatan dengan satu masjid yang paling mulia. Jadi masjid yang paling mulia ada tiga. Masjid Al-Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Jadi antara tiga-tiga ni yang berdekatan dengan masjid ada bukit, Masjidil Haram itu pendapat ulama. Bukan Rasulullah tak kata bukit ini tak. Rasulullah cuma kata berdekatan dengan masjid itu ada satu bukit. Jadi masjid itu masjid yang paling mulia. Jadi masjid yang famous kita pun tiga lah. Salah satu bermakna ulama berbanyak memberikan pendapat katanya Masjidil Haram, Bukit Abi Qubais. Tapi ada pendapat yang lain. Selain pada Bukit Abi Qubais, Bukit Sofa antara yang paling dekat sekali. Jadi antara dua pendapat, yang kata daripada Bukit Abi Qubais, ada yang kata daripada Bukit Sofa. Akan keluar dabbah ni satu binatang yang kecil tak besar, tapi dia akan makan semua benda. Pokok, rumah, semua benda. Binatang, haiwan, manusia je yang dia tak makan. Air pun dia minum. Ibarat kata laut tu dia lalu je. Dia tak berhenti minum air tak. Dia lalu dekat laut tu kering. Dia lalu dekat kawasan hutan tu habis. Masa itulah umat manusia, umat Islam, makanan dia dengan zikir. Sebab itu berzikir ni boleh mengenyangkan kita kalau kita dapat kelazatan. Contoh kita kalau buat kerja, banyak sangat kerja, tiba-tiba kita datang syok buat kerja. Kita buat, lupa lapar, betul tak? Tak ingat nak makan. Dah lewat rupanya, baru. Itu pun sebab tengok jam, nak tengok sembahyang, baru tiba perut bunyi, kerak. Masa tengah buat, perut kita tak bunyi, khusyuk kita. Maksudnya, kalau kita dalam tengah asyik buat sesuatu, kita boleh lupa makanan. Begitu juga dengan zikir. Pada ketika itu manusia yang hidup, orang yang beriman akan lari naik ke bukit.
menjauhkan diri daripada dajjal, menjauhkan diri daripada binatang tadi. Mereka duduk di atas bukit, tak ada makanan, zikirlah menjadi makanannya. Jadi daripada hari ini kita kena latih diri kita untuk dapatkan kemanisan berzikir, kenikmatan berzikir. Supaya apa? Supaya pada hari kedatangan kemunculan dajjal nanti kita dapat mengelakkan diri kita daripada fitnah dajjal. Dan kalau boleh kita minta jangan kita jumpa dengan dajjal. Ya, setengah orang saya nak jumpa dengan dajjal, nak berlawan. Jangan kita minta nak berlawan. Takutnya nanti iman kita berubah masa kita jumpa dajjal, ya. Okey, berkaitan dengan Bukit Abi Qubays dekat sebelah sini, ya. Dekat sebelah sini nanti kita gambarlah, kita keluar. Yang sebelah sini ada satu bangunan rumah dekat sini. Dekat depan tu dia tulis Maktabah Mekah Al-Mukarramah, Perpustakaan Mekah. Ya, Perpustakaan Mekah. Baik, jadi Perpustakaan Mekah ni tempat lahirnya Nabi. Jadi rumah ni rumah siapa? Rumah atuk Nabi. Ya, rumah atuk Nabi iaitu ayah Nabi. Ya, ayah Nabi kahwin pun tak lama. Ya. Ayah Nabi kahwin tak lama dengan Sayyidatina siapa? Nama ibu Nabi? Sayyidatina Aminah. Ya. Kita kena ingatlah nama ayah Nabi, ibu Nabi sebagai bukti kita ni sayang, cinta dekat Nabi. Sayang Rasulullah, cinta Rasulullah, nama ibu tak ingat, nama ayah pun kita tak kenal. Nama Nabi, Nabi Muhammad. Muhammad bin siapa? Benar kan? Itu ketanda kita sebagai nak membuktikan kita sayang dekat Rasulullah, kita rindu dekat Rasulullah. Kita kena ingat sedikit biografi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sini rumah atuk Nabi. Siapa atuk Nabi? Abdul Muttalib. Abu Talib bapa saudara Nabi, ya. Adik beradik dengan ayah Nabi Abu Talib, ya. Jadi Rasulullah lahir dekat sini ketika mana ayah dia sudah wafat. Jadi ayah Nabi wafat ketika Rasulullah dalam kandungan. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan. Maksudnya dalam kandungan tengah mengandung, ayah dia wafat sebab ayah baginda Nabi pergi ke Habsyah, pergi ke Syam berniaga, kemudian balik. Di dalam perjalanan tu jatuh sakit dan dia meninggal iaitu dekat Madinah. Dulu Madinah namanya Yasrib, berdekatan dengan kawasan Madinah. Ayah Nabi meninggal dekat sana. Dan kemudian dia orang lain sehingga Tuhan saja. Jadi selepas pada ayah Nabi meninggal, yang menjaga isteri ibu dan Nabi adalah atuk baginda Nabi, ya. Maksudnya ayah mertua dia jaga, sebab sebagai kaum Quraisy adalah kaum yang paling mulia. Mereka ni menjaga nasab mereka, keturunan mereka, tak buat perkara yang teruk-teruk. Kalau buat benda teruk pun Allah Ta'ala akan melindungi mereka buat perangai yang tak ada teruk sangat. Macam Abu Jahal. Abu Lahab kita kata garang, tapi dia takut dengan Nabi. Dia tak berani nak menentang sangat dengan Nabi, ya. Cuma dia nak menjaga title dia pemimpin dekat Mekah, ya. Begitu. Jadi Abu Jahal yang paling kuat nak menentang Nabi, dia ni jauh jarak dia dengan nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap orang kaum Bani Quraisy bila mana ayahnya sudah tidak ada, bergelik kepada rumah mertuanya. Mertua dia menjaga ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah hari kelahiran Nabi. Pada hari kelahiran Nabi di rumah tersebut, ada yang mengatakan, saya tengok dalam kitab Ma'alim Madinah, Ma'alim Mekah, dia kata dekat manakah bilik dulunya kawasan tempat Rasulullah lahir. Kalau kita tengok dekat situ ada 2 poster biru. Kita nampak signboard biru yang sebelah tu ada macam gambar-gambar sebelah kanan. Okey, di sebelah kanan itulah tempat ruang Rasulullah dilahirkan. Tapi rumahnya bukan bentuk macam ni, ya. Ini sebagai rumah yang baru. Rumah asal dah tak ada dah lah, ya. Dibina semula rumah ni. Dan dijadikan maktabah, cuma jarang-jarang dia buka. Dia buat perpustakaan tapi jarang-jarang buka. Saya pun tak tahu apa tujuan. Kita nak pergi dekat sangat nanti dia marah pula. Dia tak bagi, ya. Nanti boleh nak bergambar dekat-dekat, boleh secara individu. Kita bergambar ramai-ramai daripada jauh, ya. Okey, dan kemudian hari kelahiran baginda Nabi SAW berlakunya beberapa mukjizat yang kita semua sedia maklum. Yang mana hari mukjizat yang berlakunya hari tersebut, Rasulullah dilahirkan dalam keadaan secara berkhatan, dah bersunat. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yang sudah pun bersunat baginda Nabi SAW. Tali pusat pun dah siap potong, ya. Mukjizat Nabi. Kalau hari ini doktor kena potong, kita yang kena sunatkan. Kadang-kadang budak tu umur 3 bulan 4 bulan, ayah dia dah sunatkan anak dia kan masih baby. Tak, Rasulullah lahir dah siap berkhatan, dah siap dah dipotong tali pusat baginda Nabi SAW. Antara mukjizat yang lain berlaku pada waktu itu Rasulullah lahir waktu gelap.
sebelum subuh ya. Waktu sebelum subuh budaya orang Arab akan pakai pelita daripada kita kata minyak gas, tapi saya tak tahulah zaman tu guna minyak apa, minyak gas. Sampai satu masa minyak gas akan terpadam bila dia habis. Jadi waktu baginda lahir tu waktu yang mana lampu pelita semua dalam Mekah ni, semua rumah dalam Mekah ni dah terpadam, gelap gelita. Waktu tu Rasulullah lahir jadi terang. Sehingga kan saya tak ingat nama yang satu perempuan ni, dia sebut, aku keluar ke rumah, aku ingatkan aku terlambat berjaga pada waktu pagi. Rupa-rupanya Muhammad itu sudah bersalin. Mana istilah? Dilahirkan. Okay? Nabi Muhammad tu lahir bersalin, dilahirkan, dan dunia kota Mekah ni terang menderang macam masuk waktu subuh. Macam matahari nak naik. Terang sekejap, lepas tu baru digelapkan. Dan keterangan tersebut yang dikatakan juga, Rasulullah bagi tahu sendiri pada hari tersebut api Najasyi, api Najasyi yang tak pernah terpadam beribu-ribu tahun, pada hari tersebut api itu terpadam. Jadi ulama menceritakan balik, mentafsirkan apa yang berlaku daripada gelap gelita Rasulullah lahir. Sebenarnya nak bagi tahu Rasulullah lahir pada zaman kejahilan. Orang sangat jahil pada waktu itu, orang sesat pada waktu itu. Rasulullah lahir adanya cahaya, nak bagi tahu Rasulullah membawa cahaya hidayah bagi seluruh umat ini, untuk bawa umat ini masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terpadamnya api itu nak bagi tahu yang mana Islam pada satu ketika nanti Islam akan memegang dunia ini, memerintah di atas muka bumi ini. Islam yang akan berkuasa. Pada waktu itu Najasyi sangat hebat, jadi terpadam. Sebelum tu jadi ulama kata nak bagi tahu Islam bakal memegang dunia ini. Dan kemudian Allahumma salli ala Muhammad, Rasulullah lahir diberikan nama Muhammad. Ya. Bapa saudara Nabi Abu Lahab sendiri yang bagikan nama. Abu Lahab, namanya Lahab ni apa dipanggil yang membara. Sebab apa? Muka Abu Lahab adalah muka yang paling putih sekali. Jadi bapa Abu Lahab, gelarkan dia Abu Lahab. Itu panggilan orang sebab mukanya kacak kot. Nah, gitulah. Handsome sangatlah. Jadi dipanggillah Abu Lahab. Mukanya selalu sangat menderah, terang, sangat putih sangat. Itu yang orang panggil dia Abu Lahab. Nama dia Abu Uzza ya. Nama sebenarnya Abu Uzza ya, Abu Uzza. Jadi Abu Lahab ni terlalu gembira dia dapatkan Nabi Muhammad, dan dia terus dia kata, aku bebaskan seorang hamba aku. Disebabkan apa? Gembiranya dia lahirnya Nabi Muhammad. Abdul Muttalib, datuk Nabi, dia kata apa? Bila lahir saja Rasulullah, dia pegang Nabi Muhammad, dia kata, ini Muhammad. Muhammad, perkataan Muhammad tak pernah diguna pakai lagi nama orang pada zaman tersebut. Rasulullah lah yang orang yang pertama. Sampai hari ini dekat Malaysia semua lelaki banyak nama Muhammad. Kononnya nak ambil keberkatan Nabi Muhammad, tapi perangai macam setan. Kita rasa malu yang nama Muhammad perangai macam setan. Tegur sikit kalau anak kita perangai tu macam setan. Setan pun tak macam dia. Cakap, kau nama Muhammad, ambil dah sikit nama Muhammad. Kita tegur lah anak kita, tapi tegur dengan cara halus. Anak zaman sekarang tegur lebih-lebih lari rumah kita. Pening tu tak? Begitu. Orang dulu kau lari rumah, kau datang kena tendang nanti ayah. Nak lari buat cara nak lari kan. Jadi dan anak nama Muhammad, ibu ayah tu bagi nama sebab nak ada keberkatan nama Muhammad, adalah sikit perangai dia ya. Begitu. Sebab itu di Turki mereka tak meletakkan nama Muhammad pada anak mereka, tapi dia panggil Mahmud. Mahmud ni makna dia Muhammad, tapi ditukar slang dia sikit supaya apa? Tak nak sebut dengan perkataan yang jelas Muhammad. Sebab apa? Malu menghormati nama Muhammad. Begitu dia ya. Jadi Muhammad yang sangat terpuji, Mahmud yang dipuji. Mahmud banyak orang guna nama waktu tu, tapi perkataan Muhammad sangat terpuji, tak ada orang guna. Lahirlah Muhammad ya. Nama Muhammad di atas muka bumi terkenal, tapi nama Rasulullah di atas langit terkenal dengan Ahmad ya. Ahmad ya. Ahmad sangat terkenal dengan para malaikat yang ada dekat langit. Nama panggilannya adalah Muhammad ya. Kat sini lahirnya rumah Nabi SAW. Di sinilah Rasulullah membesar semasa bujangnya ya, sehingga dia berkahwin. Selepas berkahwin Rasulullah pindah ke rumah yang lain bersama dengan Sayyidatina Khadijah ya. Jadi insya-Allah kita nak ke depan sikit, kita bergambar masa